buat personal loan 100,000 untuk tempoh 20 tahun untuk kahwin. Selang setahun 2 tahun, bercerai. Tetapi, walaupun dah bercerai, anda masih lagi kena tampung hutang, kena bayar ni selama 20 tahun. That is the last and the worst thing that you can ever do. So don't destroy your future. Kenapa saya sangat-sangat tak setuju untuk anda semua buat hutang semata-mata untuk majlis perkahwinan. Alright, so dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda akibat kalau anda buat hutang, biasanya lah buat personal loan hanya semata-mata untuk bayar majlis perkahwinan anda. Okay, and in fact, benda ni saya tak bersetuju dengan banyak benda lah. Contohnya, buat personal loan pergi travel, pergi overseas, beli hadiah. Okay, kalau anda nak pun buat hutang, pastikan hutang itu adalah hutang baik. Which saya dah pun pernah kongsi sebelum ini dalam YouTube channel saya, Dr. Adam Zubair. Right? Okay, but anyway, apakah akibat kalau anda buat personal loan, buat loan semata-mata nak tampung perbelanjaan perkahwinan anda, majlis perkahwinan. Yang pertama, anda kena ingat tau, anda kena tahu majlis perkahwinan itu berapa lama. Okay, berapa lama? Cuba bagi tahu kat saya berapa lama. Okay, adakah majlis perkahwinan anda ni setahun ataupun sehari? Paling-paling pun 2 hari. Pihak lelaki, pihak perempuan 2 kali. 2 hari. So, point di sini adalah kenapa anda nak buat loan 5 tahun, 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun punya loan semata-mata untuk menjadi raja sehari. Bagi saya lah, personally, in terms of monetary point of view, memang tak berbaloi. Tak berbaloi untuk anda buat personal loan 10 tahun, 20 tahun semata-mata untuk merasai jadi raja satu hari. Bagi saya, lebih utama untuk anda ada duit yang lebih untuk tampung perkahwinan anda. Perkahwinan ni maksudnya day to day sebagai seorang suami dan isteri. Okay? Dan untuk nanti bila ada anak, for example. Okay? This is much more important than just having the, orang kata apa, perasan rasa tu macam raja sehari. Alright? And in fact, you know, with whatever that's happening right now in this world, kalau anda tengok sekarang ni pada tahun 2020, okay, dunia dilanda wabak pandemik, okay, COVID-19, you can see that, you know, right now kalau nak buat majlis besar-besar pun tak bagus, betul? So a lot of the time bila kita buat majlis adalah majlis yang kecil, okay? Mungkin orang boleh tengok via Zoom, virtually. That is much better rather than kita sewa dewan besar-besar, okay, panggil orang, sanak saudara, kawan-kawan, like kawan kepada kawan, kan? Hanya datang untuk menyaksikan perkahwinan kita. Bagi saya, benda ni adalah satu bentuk pembaziran di mana duit itu anda boleh gunakan untuk perbelanjaan harian selepas anda berkahwin. Alright? Why would you spend so much money for 1 day or 2 day? Okay, benda ni to me doesn't make sense. Yang kedua, saya tahu kadang-kadang kita keluarkan banyak sangat duit ini sebab kita terpengaruh dengan perkahwinan selebriti-selebriti di luar sana. Dan benda inilah yang saya rasa okay. It goes back to what we call FOMO, fear of missing out. Mula kan, anda nampak selebriti kahwin, mahligai, macam dalam fantasi. Okay? Kan? Indahnya dengan lampunya, dengan bajunya. Selepas itu, tengok kawan anda pun buat benda yang sama. So anda rasa macam, selebriti buat, anda pun terinspirasi, dan anda tengok kawan-kawan anda lain pun buat, anda pun rasa FOMO. So bila anda nak kahwin, anda pun rasa, okay, saya nak kahwin, ini level, kan, ataupun tahap perkahwinan saya ni, macam ni. Saya nak ada baju, bukan 1, 2, 3 persalinan, kan, color lain-lain. Lepas tu ada majlis kat hotel lagi. So inilah yang kita selalu dengar orang cakap apa? Peer pressure. Kita rasa, selebriti buat, tu kawan-kawan kita pun buat, pun kita pun nak ikut sekali. Again, kita tak tahu tahap kewangan mereka. Jangan samakan diri anda dengan artis ataupun selebriti. Kadang-kadang kita tak tahu, wallahualam, mereka ni kahwin, mungkin mereka keluar modal sikit sahaja sebab yang lain-lainnya adalah mereka dapat sponsor daripada orang lain. Okay, mereka dapat sponsor. So kalau mereka dapat sponsor, mereka tak keluarkan duit, mereka dibayar untuk berpakai sebegitu rupa. Okay, mereka dibayar untuk gunakan dewan. Anda macam mana? Adakah anda dibayar ataupun anda yang membayar? So kalau anda yang membayar, janganlah ikut
ikut orang. Ukur baju di badan sendiri. Alright? Jadi nasihat saya kepada anda semua yang muda-muda, janganlah merosakkan masa depan anda semata-mata sebab nak kahwin bagai raja-raja atau artis-artis di luar sana. Macam saya sendiri, saya kahwin, again this is personal preference, personal preference. Saya hanya kahwin, majlis akad nikah, tidak ada majlis perkahwinan yang besar-besar, and alhamdulillah sampai sekarang duit kami masih ada. Kita tidak ada hutang pun untuk kahwin. 10 tahun yang dulu, saya dah kahwin dah 10 tahun dah. Tahun ini masuk tahun ke hampir masuk tahun ke 10. So, bermaksud apa? Bermaksud anda kahwin ikut kemampuan diri sendiri, dan yang kedua, kahwin ini bukan semata-mata kepada majlis tersebut. Dia lebih dalam daripada itu. The last thing that you want to do, anda dah pun buat personal loan 100,000 untuk tempoh 20 tahun untuk kahwin. Selang setahun 2 tahun, bercerai. Tetapi, walaupun dah bercerai, anda masih lagi kena tampung hutang, kena bayar ni selama 20 tahun. That is the last and the worst thing that you can ever do. So don't destroy your future. Gunakan duit anda tu untuk buat hutang-hutang yang lebih bermanfaat untuk diri anda. Right? So itu saja daripada saya. Kalau anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk subscribe dan tengok dalam video YouTube channel saya, Dr. Adam Zubair. Dan jika anda ada sebarang persoalan ataupun nak komen apa-apa, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. That's all from me. I'll see you in the next video.